kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha, hilangkan sentak. Halo. Yo, jumpa lagi dalam channel aku, Azhan Rani. Terima kasih kerana setia menunggu video-video aku, dan yang baru saja datang ke sini, aku pelawa untuk tekan button subscribe. So aku tahu korang support aku dan aku akan teruskan lagi dengan video-video aku. Alright, sebab tak boleh nak pergi jauh dalam lockdown abadi ni, aku nak bawa lagi di Kuala Kubu Baru ni satu tempat lagi yang aku nak perkenalkan pada korang, iaitu kawasan yang dinamakan Ampang Pecah. Kawasan ni tak jauh dari Pekan Kuala Kubu Baru. Okey, juga dikenali sebagai Alor Limpah atau ejaan tempatnya Alor Lempah. Walaupun tempat ni bukanlah tempat yang popular untuk mandi-manda seperti di sebelah Pertak sana, tapi dia ada keistimewaannya sendiri, terutama dari segi sejarahnya. Dan tempatnya cantik, sesuai untuk piknik, makan-makan, nak dating-dating. Jangan buat maksiat dah. Okey, sebelah kanan tu itu adalah jalan dia. Itu adalah sungai dia, Sungai Ampang Pecah. Dan di sini dikatakan dalam sejarahnya adalah tapak peninggalan Kuala Kubu yang dah pun tenggelam dalam sejarah besar dia. Aku tak nak cerita banyak pasal sejarah. Aku cuma nak bagi tahu lebih kurang dicatatkan pada tahun 1780 telah dibina sebuah empangan yang sangat kukuh, iaitu panjangnya 1.6 km dan lebarnya 90 hingga ke 100 meter. Tujuan lombong ini dibina adalah untuk memudahkan aktiviti pelombongan. Kaedahnya, apabila air itu dapat mengalir dengan deras disebabkan oleh empangan itu, jadi tanah dan lumpur akan hanyut dan menenggelamkan biji-biji timah yang telah dilombong itu, dan kemudian baru mereka gali balik. Itu lebih kurang kaedahnya lah. Aku pun baca sejarah. Sejarah yang lebih tepat sebenarnya ada di Galeri Kuala Kubu, cuma aku tak dapat nak pergi sebabkan lockdown abadi ni. Tapi lebih kurang macam itulah. Dibina pada tahun 1780 ya, dan dia telah pecah pada tahun 1930. Jadi inilah kawasan dia, itulah sungai dia. Dan kalau menurut orang sini kata ada 3 tapak runtuhan itu. Dan jarak runtuhan pertama dengan kedua tu lebih kurang dalam 1 km. Runtuhan yang ketiga tu aku tak pernah tahu kat mana dan aku tak pernah nampak. Dan inilah jalan dia, nampak cantik jalan dia. Dulu tak macam ni pun. Dulu ni poten sekolah. Terima kasih kepada Majlis Daerah Hulu Selangor yang membina jalan dan mencantikkan landscape di kiri kanan jalan ini. Ada kebun yang cantik dan nampak situ ada pondok-pondok riadah. Dulu tak macam ni, dulu semak samun saja. So memang sesuai lah nak bawa family ataupun nak tenangkan fikiran. Kau putus cinta, jangan terjun sungai dah. Tapi kalau kau terjun pun menyusahkan orang sebab sungai tu tak dalam. Memang pasir saja. Ini dia sampai ke hujung sebenarnya boleh pergi. Jadi ini aku tunjukkan, ini kawasan runtuhan yang pertama. Yang dulu masa aku zaman ponteng sekolah aku pun tak jumpa lagi tempat ni. Aku cuma dengar je sebab tempat ni susah nak masuk. Sekarang ni jalan ni ada kawasan ladang, ada kawasan Camp Bina Semangat, MRSM, bukan MRSM, ada pusat belia Pertak, dan juga jalan nak pergi ke Bukit Paragliding sana, ataupun Bukit Batu Pahat. Jadi ini adalah kawasan dia. Dan kawasan ni adalah kawasan untuk riadah, untuk melihat pemandangan saja. Jarang orang mandi dekat kawasan ni. Dan ini aku bawa pula ke kawasan runtuhan yang kedua, di mana ini tempat yang paling popular daripada zaman aku ponteng sekolah dulu. Dan dia lebih lebar lagi binaan dia, dan kita boleh menyeberang jalan di sini. Kalau yang tadi tu tak boleh, nampak agak deras dan agak curam. Yang sini dia tak berapa curam sangat, tapi dia lebar. Inilah dia kawasan Ampang Pecah. Ini dulu pot-pot untuk monteng sekolah ni. Memang best sangat. Aku pernah kena rotan dengan guru besar aku sebab aku tak pergi kelas tuition. Aku melepak dekat area ni. Tapi dulu ada tempat macam yang tadi aku tunjuk tadi tu, tempat kawasan tinggalan empangan pecah tu. Dia ada 3
tempat setahu aku. Aku cuma tahu ada 2 tempat je, satu yang tadi dan satu lagi dekat area ni. Kejap lagi aku cari. Sebab aku dah lama tak datang sini, jalan ni pun dah berubah, dah cantik, dah ada lorong kereta dan dibawa sampai ke ujung. Jadi sepanjang sungai ni sebenarnya ada pot-pot memancing dan tempat ni cantik, dijaga, sangat bersih. Mungkin sebab PKP ni tak ramai orang datang, jadi dia bertambah bersih dan cantik. Ada banyak pondok-pondok persinggahan sesuai untuk kita nak piknik, makan-makan dan sebagainya. Sungai kat sini pun tak dalam, dia memang tak banyak berbatu berbanding dengan kawasan dekat Pertak sana yang banyak batu batan dan juga dia juga air dia deras. Dekat sini air dia tenang dan sangat relax sebenarnya. Kalau nak buat scene banjir sebenarnya, kalau kata syuting nak buat scene banjir, nak buat set rumah kat dalam ni pun okey. Aku ingat masa aku kecil dulu ada satu iklan dari Pos Malaysia nak menunjukkan diorang hantar barang waktu banjir. Jadi dia buat set dekat sini. Aku ingat lagi, aku tengok dekat tepi. Masa tu aku tak ada mimpi jadi pelakon lagi. Diorang buat set, dia letak pondok telefon kat dalam air. So dia buat tunjuklah orang perempuan, orang lelaki. Yang perempuan pakai kain batik, angkat barang, kononnya berjalan dalam banjir. So ada celah tu postman datang, try nak bagi makan. Tak nak bagi makan, bagi hantar barang kan. So dia buka kipas angin yang daun-daun terbang. So masa tu aku jakun sikit lah tengok. Jadi dekat area-area sini lah. So inilah dia Kuala Kubu Baru. So kalau nak datang, boleh check di Kuala Kubu Baru nanti. Okay? Kan sekarang ni dah boleh beriadah. Kerja tak payah, pergi riadah je. Kalau ikutkan sumber sejarah yang aku baca, empangan ini dibina pada tahun 1780. Bermakna di tahun 2021 ini usia empangan ini telah masuk 241 tahun. Aku tak pasti betul ke tidak. Boleh cek nanti di galeri sejarah kalau lockdown tu dah buka lah. Itu sajalah. Dan lihat batu-batu dia tu masih kukuh. Dekat belakang ni lah kesan runtuhan yang aku cakap tu, empangan tu yang dikatakan kawasan di mana bukti wujudnya Kuala Kubu lama. Dulu kawasan ni kawasan pelombongan, banyak bekas-bekas lombong kat sini. Sekarang ni banyak dah ditutup, dah dijadikan perumahan, ada yang dah buat ladang. Dan kalau kita tengok kawasan di sini semuanya berpasir. Dan ini kawasan yang batu tu memang batu yang dibuat dari zaman dulu lagi dan masih kuat lagi. Dia dah runtuh, mungkin dulu dia tegak kot. Bagilah sejarah dia tentang macam Bukit Kutu, kenapa munculnya Bukit Kutu. Sebelum wujudnya Bukit Fraser, Bukit Kutu tu adalah tempat di mana kawasan persinggahan untuk residen British. Dan kalau dilihat dalam sejarah, katanya residen British tu ditandu oleh orang asli. Dia bawa ke atas sana. Dan masih ada lagi di atas Bukit Kutu tu rumah ataupun tinggalan banglo yang masih ada dekat puncak Bukit Kutu. Siapa yang pernah naik Bukit Kutu nama je bukit tapi sebenarnya gunung, sebab ketinggian dia ketinggian gunung sebenarnya. Tapi dalam peta ditunjukkan sebagai Gunung Kutu, tapi lebih dikenali sebagai Bukit Kutu. Bukit tu bukit scammer pada aku. Sebab kalau kita imagine tu bukit, turun naik pun 6 jam, okey. Sebelah sana tu kalau nampak kawasan Bukit Bukau sana adalah bahagian Bukit Fraser. Dan Bukit Kutu pun terletak di sebelah sana. So, ada 2 laluan Bukit Kutu, satu daripada sini dan satu lagi daripada Pertak yang biasa orang lalu tu. Inilah dia Kuala Kubu. Tempat ni boleh jalan pun sebenarnya. Mungkin ini dia punya puncak dam dia. Air dia memang sejuk. So, tempat ni aku suggest kalau kau nak datang waktu tengah hari ke atas lah. Pagi sangat sejuk. Tak banyak gambar yang aku dapat tentang empangan lama ni, memandangkan galeri Kuala Kubu pun tutup, dan hanya beberapa gambar dari sumber internet yang dapat aku kepilkan dekat sini menjadi bukti. Dan seperti ini, aktiviti pelombongan di Empang Pecah, dan ini adalah Kampung Kelapa kalau tak silap aku, dan masih ada sampai sekarang. Ini Pekan Kuala Kubu yang dibangunkan selepas tragedi Empang Pecah. Aku rasa ini gambar empangan je, cuma tak berapa clear dekat sini. Tapi kita boleh nampak struktur empangan tu. Dan sekarang ni inilah dia empangan baru yang dibina di jalan menuju ke Bukit Fraser. Kawasan ni popular untuk orang kayu bersikap. Ingat lagi masa mula-mula nak ditubuhkan, nak dibina, cadangan nak dibina tu, banyak bantahan sebab
Dia menutup beberapa buah sungai dan antara sungai yang tercantik dikategorikan dalam list tercantik dalam dunia sebenarnya sungai-sungai itu, kerana tempat untuk main water rafting dan ada banyak air terjun. Dan sekarang ni kalau kita nak mandi adalah kawasan yang di atas empangan, di bawah empangan tu dah tak boleh lah sebab dah ditutup kan, dah agak bahaya, air dia pun dah makin tinggi. Dan dia dapat bantahan bukan satu kerana alam sekitar, keduanya kerana mitos Kuala Kubu itu sendiri. Diorang takut dia akan pecah sekali lagi kan, kerana dia menenggelamkan keseluruhan kawasan Kuala Kubu lama. Sekarang aku berada di tengah-tengah empangan ni. Kalau kita tengok empangan ni agak lebar sikit daripada yang first dekat atas tu. Tapi yang dekat atas tu cantik juga, cuma dia lebih deras lagi air dia. Aktiviti memancing adalah antara yang popular di kawasan sekitar Ampang Pecah ni. Kalau di sepanjang-panjang sungai ni kita boleh nampak kaki-kaki pancing akan cari pot masing-masing. Ada yang cari kat tepi-tepi tempat yang orang boleh nampak, ada yang masuk ke dalam sikit. Cuma aku tak berapa minat lagi, aku tak makan ikan sungai. Aku tak ada kesabaran nak menunggu ikan. Aku lagi rela pergi tunjuk kat pasar je ikan. Tapi seronok tengok pemandangan ni, rasa tenang dan sangat cantik. Dan sungai dekat sini bezanya dia macam dekat sebelah Pertak sana. Sungai dia tak ekstrim, dia tak ada batu-batu, dia cuma pasir dan dia cetek sebenarnya. Ada beberapa kawasan je lah yang dalam, jangan cubalah. Nanti aku kata cetek semua pergi terjun. Macam area dekat dalam gambar ni memang tak dalam pun. Kau boleh ke seberang berjalan je. Tapi dia lebar dan dia berpasir sebab ini mungkin dulu kawasan bekas Lombong kan. Inilah dia Ampang Pecah. Cantik, menarik, bagus kalau buat penggambaran. Dan yang ni dulu tak ada ni. Aku tak nampak kawasan-kawasan kebun, kawasan-kawasan ladang kat sini. Aku pun tak pasti apa yang ditanam ni. Tapi nampak cantik, ala-ala macam kat Kundasang. Macam iya ke ni Kuala Kubu? So jangan lupa Welfie, Wifi dulu di sini. Dan ini nampak ni pondok-pondok untuk riadah dah ada, dulu tak ada, dan rumput-rumput dah macam padang golf. Jadi kalau tempat ni nanti dah boleh kena serbu balik, tolong jaga kebersihan, jangan tinggalkan sampah, jangan macam monyet makan tinggalkan barang kat sini. Sampai sini dulu untuk video aku kali ni. So lepas ni kalau dah boleh pergi bercuti, pergilah. Yang mana yang boleh beriadah lah. Yang belum ambil vaksin, pergilah ambil vaksin kalau dapat. Dan yang penting bila beriadah macam ni, jaga kebersihan, jangan kencing dalam air. Okey, kencing dekat tempat yang sepatutnya. Kita doakan juga senario politik kita di negara ni akan bertambah baik, akan lebih banyak datang kebaikan untuk kita rakyat-rakyat Marhaen ni. Dan juga banyak lagi sektor ekonomi akan dapat dibuka. Dan orang macam aku tak payah nak mereput-reput lagi kat rumah. Yang penting kita nak kerja. Kita tak peduli dah pasal seguni beras atau 2 kilo gula. Kita nak kerja, itu saja kan. Dan terima kasih pada frontliner. Dan kita harapkan kes-kes makin banyak yang pulih dan tidak ada lagi kes-kes COVID baru akan muncul. Dan lenyaplah COVID dari muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama kita hargai dan cintai alam sekitar. Bak kata Nora, janji happy.